Okey, untuk permulaan dulu kita ada belajar berkaitan dengan refraction. Apa-apa kita nak bincang nanti dekat dalam chat Kalau tanya soalan ke apa ke dalam chat lah. Okey, refraction of light. Okey, yang kamu pernah belajar sebelum ni, sepatutnya cahaya tersebut bergerak lurus. Tapi disebabkan apa fenomena pembiasan ini boleh terjadi disebabkan oleh dua medium yang berbeza. Medium yang berbeza tersebut menyebabkan density untuk medium tersebut juga menjadi berbeza dan menyebabkan light tersebut dia akan bend. Okey, dia akan bengkok. Okay, light tersebut dia akan bengkok. Okay, disebabkan apa? Velocity untuk cahaya tersebut dia bergerak dalam velocity yang berbeza. Contohnya kalau dalam gambar ni, apa dia ni, pensel ini sepatutnya dia tidak bengkok. Tapi bila kita masukkan ada dua density yang berbeza, satu air, satu lagi water. Sebabnya itu kita nampak seolah-olah dia bengkok. Disebabkan oleh cahaya, velocity untuk cahaya tersebut berbeza dari segi air dan juga water. Dan cikgu nak tanya sikit dalam kelas ni, antara air dan juga water, mana speed yang lebih tinggi? Tulis dalam chat. Antara water dan juga air, yang mana velocity untuk light tersebut lebih tinggi? Tolong jawab dalam chat. Okey, dari medium air. Okey, good. Bahagian udara. Less dense, dia akan bergerak dengan lebih laju. Kecepatan yang kurang, dia akan bergerak dengan lebih laju. Okey, ini adalah lukisan untuk refraction. So, ada incident ray, ada normal line, ada refraction ray. Dan untuk incident ray, dia mesti akan ada incident angle. Refraction ray, dia mesti akan ada refraction angle. Okey, sebelum ni cikgu dah pernah terang kepada kamu, kalau contohnya yang fenomena atas ni, insiden bergerak daripada air yang less dense, kurang tempat, kepada yang lebih tempat. Okay, soalan cikgu, angle mana yang lebih besar antara insiden dan juga refraction? Tolong tulis dalam chat. Angle mana yang lebih besar, insiden ataupun refraction untuk fenomena atas ni? Angle mana bahagian yang lebih besar, air ke ataupun glass block? Semua dah jawab. Okey, air. Baik. Kat bahagian air, angle dia lebih besar daripada bahagian angle untuk refraction bagi glass block. Okay, disebabkan less dense, dia akan menjauhi normal. Ray tersebut akan menjauhi normal. Sebab itulah bila ray menjauhi normal, angle dia akan jadi lebih besar. Kalau denser, angle tersebut akan mendekati towards the normal. Bila dia towards the normal ataupun mendekati normal, angle dia akan jadi kecil. Okay, ni kita dah pernah terang sebelum ni. So, kita move on kepada refractive index. Okay, apakah dimaksudkan dengan refractive index? Refractive index is a ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in the medium. Ada 3 formula untuk refractive index. Okay, sekejap. Okay, tolong tulis dalam chat formula untuk refractive index. Okay, formula yang pertama yang kamu tahu adalah apa? N is equal to formula yang pertama tentang refractive index. Hello? Ingat lagi tak? N is equal to C over V. Okay, good. N is equal to C over V. Ni kita recall balik benda yang pernah kamu belajar. C ni adalah speed of light. Berapa nilai speed of light? Tolong tulis dekat dalam chat. V ni speed of medium. Of light in medium. Light in medium. Ni dalam vacuum. Berapa? 3 darab dengan 10 kuasa 8 meter per second. Okay, good. Bagus. Baik ada yang ingat. Okay, so ini formula yang pertama. Refractive index is equal to C over V. Okay, formula yang kedua untuk refractive index yang kita dah belajar sebelum ni. Apa dia? Tolong tulis dalam chat. Ini recall balik apa benda kita pernah belajar.
Dalam buku teks kamu ada tu. Formula yang kedua apa dia? Hello. N is equal to, ada 3 formula je cakap sebelum ni. Tak ada yang respon. Tak tahu tulis tak tahu. Sin I over sin R. Okay, good. Sin I over sin R. Apa dia? Sama. Okay. Di mana sin I ini dia mesti kawasan yang kurang tempat, angle yang kurang tempat. Kalau ini denser. Tolong bezakan sin I. I ni adalah incident ni kamu akan ambil bahagian yang less than. Kalau yang reflection angle ni kamu akan ambil yang bahagian denser. Okey, dan last sekali. N is equal to apa? Kalau tulis dalam chat. H over H. Real depth. Okey, real depth. Kedalaman yang nyata bahagi dengan apparent depth. Kedalaman yang menipu kamu. Okey, so ini adalah refractive index. Apa unit bagi refractive index? N ni. N ni refractive index lah. Unit bagi refractive index adalah apa? Tulis dalam chat. Unitnya adalah apa? N. Kalau ada nilai unitnya, okey, tak ada. Okay, good. Tak ada unit. Sebab apa tak ada unit? Dia cancel each other. Contohnya kalau real depth ni dia adalah meter. Kalau bawah ni pun meter. Meter bahagi meter dia akan cancel each other. So tak ada unit. Okay. So refractive index tidak mempunyai unit. Okay, good. Baik, seterusnya. Teruskan lagi. Okey, sepatutnya kamu akan lakukan eksperimen yang ini. Tetapi disebabkan oleh TKTB, tak sempat lagi kita nak buat. Tapi yang ini, hanya nak tahu sama ada real depth ataupun apparent depth. Okey, di mana dalam table ni, cikgu bagi gambaran je lah. Dalam air, kamu akan letakkan pin coin tu. Letakkan coin je. Pin seperti, okey. Okey, pin. Kita letakkan pin kat bahagian bawah ni. So, bila kita letakkan dalam air, kita akan nampak image untuk pin tersebut berada di atas daripada pin yang sebenar. So, image tersebut adalah apparent dan kedalaman. Kedalaman kita akan ambil daripada bahagian bawah ke atas. Okey, kedalaman daripada bahagian bawah ni, dasar air ni ke bahagian atas, surface air. Okey, so kedalaman nyata adalah daripada yang surface ke bahagian paling deep untuk water tersebut. Kalau apparent adalah kedalaman yang Y ni. Okay, so yang itu kita akan cek masukkan ke dalam table. Okay, real depth ni kita dah tahu dah berapa kedalaman dia ikut pada sukatan air. Dan seterusnya ada apparent depth. Okay, yang kita nampak ni apparent depth kita akan dapat carilah. Okay, baik. So tak dapat buat, so nanti daripada soalan nanti kita akan tahu lebih lanjut lagi tentang eksperimen. Okey, baik. So formula dia N is equal to H over H. H tu real depth, H yang kecilnya adalah apparent depth. Itu dia punya simbol tu. Okey, setakat diffraction of light. Okey ke tak okey? Kalau ada yang tak faham, boleh tulis dalam chat. Kalau faham, tulis faham. Cikgu nak sambung untuk total internal reflection. Kita dah pernah belajar sebelum ni, kita recall balik je. Okey? Okey, Aif Hazmi atau Okey Alim, okey tak? Faham? Okey, dah. So kita proceed dengan total internal reflection. Dalam bahasa Melayu, total internal reflection ini adalah bermaksud pantulan dalam penuh. Okay? Pantulan dalam penuh. Total internal reflection. Okay, the total internal reflection occurs when the light travels from a medium of height. Okay, syarat yang pertama untuk total internal reflection adalah dia mesti bergerak cahaya tersebut, light travel daripada medium yang density dia tinggi kepada medium yang density dia rendah. Contohnya, kalau kamu tengok dalam gambar ni,
Okey. Syarat untuk total internal reflection itu berlaku adalah sekarang ni cikgu nak tanya dulu. Ni ada gelas. Ni ada air. Gelas luar ni adalah udara. Supposedly, fenomena apa yang akan terjadi bila ada dua medium yang berbeza? Tolong kita check. Kalau dua medium yang berbeza, supposedly fenomena apa yang terjadi? Ni gelas. Okey, refraction. Okey, good. Pembiasan. Supposedly pembiasan yang berlaku. Patutnya light tersebut masuk, lepas tu dia akan keluar. Okey, ni refract. Ni incident, ni refraction. So berlaku refraction. Tetapi untuk subtopik yang kedua ni yang kamu belajar ni, total internal reflection, dalam refraction, dalam pembiasan yang mempunyai dua medium yang berbeza, boleh berlaku pantulan. Sekarang ni cikgu nak tanya kamu, kalau untuk pantulan, berapa medium yang terlibat? Okey, kalau kamu tengok cermin, kamu tengok diri kamu kat cermin, berapa medium yang terlibat? Okey, Syahri jawab satu, Alia jawab satu. Okey, good, betul. Pantulan hanya satu medium yang terlibat. Contohnya cikgu tengok cermin. Okey, cikgu tengok diri cikgu, cikgu nampak image tersebut di dalam cermin. Apa dia ni, satu medium saja terlibat, iaitu medium air sahaja. Maksudnya light tersebut travel dekat bahagian air, dia akan reflect balik. Travel dekat bahagian air, dia akan reflect balik. Dia tak masuk ke dalam cermin, dia reflect balik. So dia tak tembus cermin. So kalau reflection sepatutnya one medium. Okey. Kalau refraction, pembiasan, okey, kalau pembiasan supposedly dua medium. Ini dua medium. Okey, kalau total internal reflection, ni total internal reflection. Nama dia reflection juga, cumanya ditambah kat depan, total internal, pantulan dalam penuh. Kalau pantulan dalam penuh, dia mesti dua medium yang berbeza. Contohnya situasi macam ni, dua medium yang berbeza, supposedly dia akan jadi refraction. Tapi dalam refraction ni dia boleh jadi pantulan. Itu unik dia. Dan namanya adalah total internal reflection. Okey, cikgu tunjukkan video sekejap dulu untuk pemahaman kamu. Sekejap Total internal reflection. Okey, ya. Okey, so dia pakai gelas. So ada ni. Okey, sekarang ni dia buat macam ni. Sekarang ni cikgu nak tanya, light tersebut travel straight saja, dia tak ada bengkok mana-mana pun. Sebab apa tak berlaku refraction dekat bahagian sini? Tolong tulis dalam chat. Form 1 dulu kamu dah belajar. Sebab apa tak berlaku refraction langsung? Tulis dalam chat. Ni untuk yang pertama ni. Parallel dengan normal line. Okey, good. Sebab dia kena normal line. Parallel dengan normal line, syarat dia contohnya ni gelas, ini air. So pemisah di antara gelas dan juga air tu adalah plane. Ni plane ni plane. So syarat untuk normal line dia mesti perpendicular dengan plane. So perpendicular ni normal line, kita buat garisan, ni plane 90 degree. Okey. So cahaya ni dia parallel dengan normal line, sebab tu tak berlakunya refraction lagi. Okey, reflection dia mesti bengkok tapi dia straight saja. Okey. So cikgu teruskan lagi. Tengok. Dia naikkan sudut tersebut. Okey, sekejap cikgu berhenti sampai sini . Okey, sekarang ni cikgu nak tanya dekat kamu. Okey. Dia bengkokkan cahaya ni sebanyak 10 degree. Sekarang ni 10 degree ni air, ni udara. Masuk ke bahagian gelas, dua medium yang berbeza. Sekarang ni cikgu nak tanya, untuk fenomena ini, light ni masuk ke bahagian gelas, berlaku refraction ataupun tidak? Tolong tulis dalam chat. Berlaku refraction ataupun tidak? Yang ni dengan yang ni, dua medium yang berbeza.
light tersebut travel, berlaku refraction ataupun tidak, tolong tulis dalam chat. Berlaku ke tak? Dua orang je jawab berlaku. Yang lain? Berlaku refraction ke tak? Yang ini dulu. Belum yang ini yang ini dulu. Berlaku refraction ke tak? Ada. Ya, ada. Seorang hati je jawab tak. Okey, jawapannya adalah tidak berlaku refraction. Antara air di sini adalah glass. Dua medium yang berbeza kan, tapi tak berlaku refraction. Sebab apa? Dia pakai bongkah ni dalam bentuk bulatan. Circular circular. Okey. Bila kita tumpukan light ni ke bahagian center untuk circle tersebut, okey, bermaksud bahawa plane ini bila kita gerakkan tapi kita tumpukan semua dekat bahagian center, plane ini kesemuanya adalah normal line. Maksudnya bila kamu jadikan sini maksudnya di sini tidak berlaku refraction. Ni dua medium yang berbeza, tak berlaku. Ni yang berlaku ni. Ni refraction berlaku. Dia nak keluar baru dia berlaku. Tapi yang ini dia tidak berlaku. Disebabkan apa? Shape dia ni dalam bentuk circular. Nampak? Ni shape dia dalam bentuk plane yang straight. Tapi yang ini circular dan kamu fokuskan kat bahagian center. So bila fokuskan bahagian center, kesemuanya bahagian yang circular ini menjadi normal line. Bila menjadi normal line, bila light tersebut kena sahaja kepada bahagian normal line, so bahagian ini tidak berlaku refraction. Bermaksud 10 degree, ini juga adalah 10 degree. Faham ataupun tidak? Yang ini dulu, yang ini. Faham ataupun tidak yang ini? Tuan-tuan dalam chat. Faham ke tak? Bahagian sini dulu. Sebelum dia keluar. Ni tak berlaku refraction Sebab apa? Ni dia punya plane ini dalam bentuk circular. So kesemuanya akan jadi normal line kat bahagian sini. Okey, boleh. Okey, bila dia nak keluar, ni soalan lain pula untuk kamu. Bila dia nak keluar, okey, ni glass. Ni air. Dua medium yang berbeza Satu glass, satu air. Sekarang dia keluar, soalan cikgu, berlaku refraction ataupun tidak? Tolong tulis dalam chat. Untuk yang ini dan juga yang ini. Glass, air. Berlaku refraction ke tidak? Tolong tulis dalam chat. Okay, good. Berlaku refraction. Seperti mana kamu tengok, ini 10 degree. Bahagian sini 10 degree. Bila dia nak keluar je, dia jadi berapa ni? 16. Contohnya 16 degree. So, dia punya angle dia dah berbeza di antara satu sama lain. So, nak keluar, baru berlaku refraction. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh normal line dia bahagian sini. Ni plane. Plane dia dalam keadaan yang horizontal. So normal line dia perpendicular daripada yang horizontal. Berbeza dengan ini, kesemuanya adalah normal line kalau dia dalam keadaan yang circular. Okay, boleh? Okay. So kita teruskan lagi. Dia besarkan lagi angle dia, masih lagi refraction. Ini masih lagi refraction, pembiasan. Masih refraction lagi. Okey, masih lagi refraction. Okey, kalau kamu tengok kat sini, masih lagi refraction. Tapi kalau kamu tengok sini, ada garisan yang sama-sama lah yang terhasil dekat bahagian sini. Kalau kamu fikir logik, ini incident ray. Kalau yang sama-sama ni, angle antara ini dan juga yang sama-sama ni, angle dia adalah, tolong tulis dalam chat, berbeza ataupun sama? Yang garisan sama-sama tu. Sama. So kalau angle dia sama, maksudnya fenomena apa yang berlaku ni? Kalau angle dia sama. Tuan tulis dalam chat. Kalau angle incident dengan reflection, fenomena reflection. Okey? So dia dah nak start jadi untuk total internal reflection, tapi tak start lagi Dia dah nak bermula, tapi masih lagi garisan yang sama-sama. Okey, teruskan lagi. Kita besarkan lagi angle, sampai satu tahap. Okey. Sampai satu tahap, angle ni tadi bahagian sini sampai satu tahap dia dah jadi 90 degree. Okey, 90 degree angle kat bahagian sini dah jadi 90 degree.
Angle 90 degree ni adalah angle untuk refraction. Okey. So angle untuk insiden dia berapa? Tolong kira je kat sini. Angle insiden dia berapa? Tolong tulis dalam chat. Sekarang ni angle insiden dia berapa? Yang kamu nampak dekat dalam video tu sekarang. 40 berapa? Hello. Angle insiden dia sekarang ni berapa? 40. Okey, 41, 42 macam tu lah. Kamu nampak macam tu kan. Jawapannya adalah 42. Okey. So, apa benda yang cikgu nak terangkan sekarang ni, bila refraction angle 90, kat bahagian sini aja cikgu patah balik sikit. Okey. Ni angle refraction bila dah sampai satu tahap, okey, dia dah jadi 90, angle refraction 90. Okey, incident angle tersebut yang kamu kira tadi 42, yang 42 ni kita dah namakan dia angle yang lain, bukan incident. Namanya adalah critical angle. Syarat untuk critical angle adalah bila refraction angle tu 90. Okey. Bila refraction angle 90, ini kita tak panggil incident dah, kita panggil critical angle. Angle critical. Okey, boleh? Baik. Bila dah panggil ini angle critical, kalau lebih lagi daripada angle critical, kamu tengok apa yang akan berlaku Okey. Ini angle critical. Okey, dia biarkan. Angle critical. Kalau buat kat sini dah nampak terang lah macam reflection akan berlaku. Okey, dia besarkan lagi angle critical. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya, ni fenomena apa? Tolong tulis dalam chat. Ni fenomena apa? Dia dah besarkan angle tu lebih daripada 42. Okey, Syahir. Reflection. Kamu nampak Dia nampak seolah-olah reflection kan? Tapi, kamu bayangkan kalau kamu kata ni reflection, sepatutnya reflection dia mesti satu medium je. Yang ini berapa medium? Tolong tulis dalam chat. Ini berapa medium? 2, ya. 2 medium. Supposedly kalau 2 medium, dia patutnya refraction, pembiasan. So, dalam refraction sebenarnya boleh jadi reflection. Tapi kita tak namakan dia sebagai reflection. Alia, kita namakan dia sebagai total internal reflection. So, dalam refraction boleh berlaku total internal reflection dengan syarat angle untuk insiden ni mesti lebih daripada critical angle. Kalau contohnya dalam eksperimen ni kita guna gelas ni, so setiap material dia akan ada critical angle dia yang tersendiri. Kalau gelas ni tadi kamu dah kira berapa critical angle dia? Contoh dia dalam chat. Berapa critical angle dia? Tadi kamu kira okey 42, okey good. 42 tu adalah critical angle. Okay, critical angle kita cakap apabila refraction angle tu 90. So yang 42 tadi adalah critical angle. Lebih daripada critical angle, terus dia dah ubah fenomena. Dia dah jadi total internal reflection. Kalau tengok sini, dia besarkan lagi pun, lebih daripada critical angle, dia dah tak berlaku reflection. Tak berlaku pembiasan. Dia berlaku total internal reflection. Pantulan dalam penuh. Okay. Sampai bila macam ni je lah. Okay dah. Baik. Okay, so itulah yang menerangkan tentang eksperimen yang ini. Okay, so ini penerangan dia. So, when incident angle is less than critical angle, bila kurang daripada critical angle, the ray is refract away from the normal. So, bila kurang daripada critical angle, dia akan menjadi refraction biasa. Ini refraction biasa Incident, ada refraction angle, ini refraction biasa. Bila when the incident angle is the same as the critical angle, incident angle sama dengan critical angle. Syarat untuk incident angle ni jadi critical angle adalah apa? Tolong tulis dalam chat. Ni cikgu bulatkan, cikgu pusingkan cursor dia. Ni jawapan dia. Tolong tulis dalam chat. Syarat untuk incident jadi critical angle adalah apa dia? Tulis dalam chat. Kalau tak tahu, tulis tak tahu. Syarat untuk incident angle menjadi critical angle adalah lebih 90. Salah.
Okey, refraction angle dia 90. Ya, betul. Maksudnya refraction angle dia jadi 90, automatic angle kat bahagian sini kita panggil dia sebagai critical. Okey. Kalau yang ini kita masih lagi panggil dia incident. Yang kiri ni incident ni refraction angle. Tapi bila refraction angle dia 90, automatic namanya adalah critical angle. Kalau lebih daripada critical angle, apa akan berlaku? Tolong tulis dalam chat. Kalau yang fenomena yang nombor 3 ni, insiden lebih daripada critical, tolong tulis dalam chat. Fenomena apa yang berlaku yang ini? Bukan reflection, Syahid. Total internal reflection. Tolong. Jangan tulis reflection lah. Sebab reflection dia one medium je. Tapi yang ini ada dua medium. So namanya adalah total internal reflection. Okey. Setakat yang kita belajar ni, faham ataupun tidak? Tulis dalam chat. Tak faham tulis tak faham. Jujur je. Cikgu ulang balik yang dia. Faham ataupun tidak? Total internal reflection. Okey. Boleh Okay. Tak ada yang tulis tak faham. So, cikgu assume semua faham lah. Okey, baik. So, untuk total internal reflection, dia ada satu formula yang baru untuk refractive index. Formulanya adalah N is equal to 1 over sin C. Okey, kejap. Cikgu nak tunjukkan sikit. Jadi kita ada lagi dalam 7 minit. Lepas dari 7 minit, kamu masuk boleh Dia tak tahan lama ni. Okey, kejap. Okey, dalam total internal reflection dia ada satu lagi formula yang baru. Formulanya adalah N is equal to 1 over sin C. Dia sama sahaja dengan formula N is equal to sin I over sin R. Okay, dia sama sahaja. Benda yang sama sahaja dulu ni. Okay, cikgu lukiskan dulu. Corner. Okey. Bila ada critical angle, bermaksud kalau insiden, contoh insiden, okey. Dan syarat untuk jadi kita gelarkan sebagai critical angle adalah apa? Tolong tulis dalam chat balik, recall balik. Syarat untuk dipanggil sebagai critical, patutnya insiden tapi dia critical adalah, tolong tulis dalam chat. Syaratnya adalah apa? Okay, refraction angle dia adalah 90. Okay. So bahagian sini adalah 90. Okay. Itu adalah syarat dia untuk jadi critical. So kita namakan ini sebagai critical apabila ini adalah 90. Okay. Sekarang ni untuk refraction, refractive index. So macam mana kita nak kaitkan formula ini dan juga formula yang ini? Okay. Kita ambil formula yang ini loh. N is equal to sin I over sin R. So N is equal to sin I. I yang mana satu yang kita nak ambil? C ke ataupun yang 90 ni? Tolong jawab dalam chat. Tadi cikgu dah terangkan apa syarat untuk I, apa syarat untuk R. So I yang mana satu kita nak ambil? Tolong tulis dalam chat. I kita ambil C. Ramai tulis C Okay, ada lagi yang lain? Ramai tulis C Jawapannya adalah, ada lagi yang nak try cuba? Tak ada. Okay. Jawapannya adalah I kita ambil yang insiden. I kita ambil, tulis dulu. Sin kita ambil 90. Mesti ada pening kan. Sin 90, yang bawah ni baru cikgu letak sin C. 90 ni adalah I. C ni adalah R. Sebab apa jadi macam tu? Siapa boleh tolong jawab? Sebab apa 90? 90 ni patutnya refraction angle kan? Patutnya 90 ni kat bahagian bawah ni lah.
yang C ni patut insiden ni patut yang bahagian atas ni lah. Kenapa dia jadi macam ni? Siapa boleh tolong jawab? Masa mula-mula kelas tadi cikgu dah bagi tahu lah. Siapa kat sini yang bijak pandai boleh tolong jawab? Kalau tak tahu tu dia tak tahu Tak ada, cikgu menunggu je. Ada sesiapa boleh jawab? Kenapa cikgu tulis macam ni? Hello? Sebab R dah 90. R dah 90. Sebab dia adalah permulaan reflection. Ui, salah. Tak tepat. Salah. Inverse sign salah. Okey, tak tahu sebab dia reflect, sebab tu dia terbalik salah. Tak tahu. Okey, tak tahu. Okey, masa mula-mula kelas tadi cikgu bagi tahu syarat untuk formula sin I over sin R. Angle untuk I ni syarat dia mestilah daripada less than tempat yang kurang tumpat. Kalau R ni syarat dia mesti dah kawasan yang tumpat, denser. So kita masuk balik dekat bahagian sini. Yang 90 ni denser ke less than? Tolong tulis dalam chat. Yang 90 ni denser ke less than? Okey, less than. Kenapa dah tulisan cikgu ni dia jadi sambung-sambung? Okey, yang C ni adalah denser Okey, sekarang ni syarat dia yang atas ni I yang I ni kena less than. Kalau less than, bahagian sini less than, sebab tu kita masukkan sin 90. Kalau yang bahagian bawah R ni, syarat dia mesti bahagian denser. Denser kita mesti letakkan C. Kita bukan ikut yang I yang mana, R yang mana so tolong alert sikit. Kalau refractive index I dengan R tu kita masukkan I adalah untuk less than, R adalah denser. So formula dia jadi macam ni. Bila kamu tekan calculator, sin 90 dapat berapa? Kalau tekan calculator, sin 90 dapat berapa? Sin 90. Ya, bagilah Aish. 1. Okay, good. 1 over sin C. Ya. So, sama tak formula yang ini? Sorry. Formula yang ini dan juga yang ini. 1 over sin C, 1 over sin C. Sama atau tidak? Tulis dalam chat. Sama. Faham atau tidak? Faham ke tak? Sebab itulah formula itu boleh terhasil. Faham? Okay? So ada satu lagi formula yang kamu perlu tahu adalah N is equal to ni 1 over sin C. Sebenarnya formula ini berkait sahaja dengan formula yang ini. Sama sahaja. Semuanya situasi untuk yang ini apabila dia berada pada critical angle di mana refraction angle dia adalah 90. Semuanya nak masuk dalam formula ni, I dia syarat dia mesti bahagian less dense, R dia mesti syarat dia denser. Masuk, last kali dia dapat sin 90 over sin C. Pemudahkan jadi 1 over sin C. So dapatlah formula ni. Okay, faham Okay, kita tinggal less than 1 minute. Kalau nanti terkeluar nanti tolong masuk balik kelas kita tak habis lagi jangan mana pandai dan fikir kelas kita dah habis pula. Okay. So kita teruskan lagi sekejap. Ini kurang daripada 1 minit lagi. Lagi kamu masuk balik. So 1 over sin C, kalau dalam soalan kalau dia dah bagi refractive index, kamu boleh masukkan je lah untuk cari angle untuk critical angle. Kalau contohnya kalau diamond, critical angle-nya adalah 24